Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama saya pada hari ini dalam membincangkan topik kerjaya hartanah. Okey, nama saya adalah Nazirul Izzat. Orang kenali saya sebagai Izzat. Saya telah mencuburi bidang properti ini selama 5 tahun, bermula tahun 2015 hingga kini. Alhamdulillah, pelbagai ilmu yang telah saya pelajari dan pelbagai pengalaman yang telah saya dapati semenjak saya join hartanah hingga kini. Hari ini saya nak sharekan sikit kepada anda semua apa itu bidang hartanah. Saya percaya mungkin ada di kalangan anda semua yang tertanya-tanya dan ingin tahu apa itu kerjaya dalam bidang hartanah. Macam mana kita nak dapatkan sumber pendapatan sampingan ataupun utama melalui bidang hartanah ini. Jadi hari ini saya nak kongsikan macam mana cara dia. Okey, terlebih dahulu izinkan saya untuk menceritakan bagaimana prosedur untuk seseorang itu digelar sebagai perundi hartanah berdaftar. Okey, sebenarnya untuk melayakkan seorang tu adalah ejen yang berdaftar ataupun perundi hartanah berdaftar, dia mestilah telah berdaftar dengan agensi-agensi hartanah yang telah diiktiraf, ada lesen untuk menjalankan kerja-kerja dalam bidang hartanah. Alright. Yang itu satu, dia perlu berdaftar dengan agensi. Kemudian setelah dia berdaftar dengan agensi, dia mesti berdaftar dengan board, lembaga penilai pentaksir harta tanah. Okey. Nama kelas yang dia akan hadir ataupun diambil daripada board ni adalah NCC, Negotiator Certificate Course. Okey. NCC ni adalah berharga RM600 untuk semua orang. Harga dah adalah fix. Tapi untuk masuk ke agensi harta tanah bergantung pada agensi harta tanah tersebut berapa charge yang dikenakan. Kebiasaannya dalam RM500. Okey. So, di kesempatan ini saya nak membuka ruang untuk anda-anda semua yang ingin berkecimpung dalam bidang hartanah, bolehlah ceburi bidang hartanah dan boleh bertanyakan saya dan lanjut. Tapi pada hari ini saya akan ceritakan lebih detail apa itu hartanah. Soalan, okey. Cik, sekiranya saya berdaftar dengan agensi harta tanah tapi saya tak ambil NCC, adakah saya boleh melaksanakan urusan jual beli? Ya, jawapannya boleh. Anda boleh. Tapi anda hanya terhad kepada projek rumah baru sahaja. Untuk rumah subsale anda tidak benarkan. Untuk rumah baru anda boleh menjual tanpa ada NCC asalkan anda mendaftar dengan agensi harta tanah ni tersebut. Alright. Tapi sekiranya later on anda nak berkecimpung dalam bidang subsale, anda perlu attend NCC, bayar yuran RM600 untuk kelas 2 hari. Lepas tu ada daftar dengan agensi, so anda akan dibagi satu rentek. Okey, rentek ni lah melayakkan anda untuk buat bidang subsale. Alright. So, pada hari ini saya nak membuka ruang dan peluang kepada anda semua untuk menceburi bidang harta tanah. So, kita ada promosi. Siapa yang daftar dengan kita sebelum 17 hari bulan ataupun paling lambat 16 hari bulan jam 12 tengah malam, anda hanya perlu membayar yuran sebanyak RM250 sahaja. Bukan lagi RM500. Tapi selepas tarik tersebut, harga asal akan kembali iaitu RM500. Alright. Tapi tak bermaksud anda bayar 250, anda dapat NCC semua. Tidak, saya tak ada kata begitu. Cumanya RM250 anda hanya daftar dengan agensi. Kemudian bila anda dah ada duit sikit, bila anda dah cuba jual subsale, anda dah cuba jual projek, anda dapat commission sikit, mungkin anda nak ambil NCC, ya, boleh, silakan, dan kita akan bagi rentek dan anda boleh buat jual rumah subsale. Alright. So, macam mana cara kami dibayar? Alright, macam ni. Untuk property agent, kita terbahagi pada dua bidang. Satu, untuk property agent ni dibuat jualan projek sahaja ataupun dia buat jualan subsale sahaja, ataupun dia boleh buat kedua-duanya. Yang tu bergantung kepada keupayaan diri sendirilah. So, which one yang dia nak fokus lah, right? Okey, untuk rumah subsale, untuk rumah subsale bermaksud dia menjual rumah yang telah dibeli oleh seseorang, ataupun kata jualan semula. Bahasa Inggeris dia adalah subsale. Alright.
So untuk rumah-rumah ni, ejen ni dia perlu mencari sendiri. Okay, dia perlu mencari produk sendiri, ataupun bahasa mudah, biasa term yang property agent sebut adalah listing. Okay, so listing ni adalah senarai produk ataupun senarai rumah-rumah ataupun segala property yang kita dapat untuk kita jual. Alright, so macam mana cara nak dapatkan listing? Okay, cara nak dapat listing ni ada pelbagai cara. Sama ada cara yang manual yang orang biasa gunakan, dia ronda sekitar taman perumahan, dia tengok mana-mana ada gantung kad ataupun kertas pada cermin ataupun pada pintu pagar mengatakan untuk dijual. Kebiasaannya bila dia gantung secara tak formal ni, tak menggunakan banner, so kita tahu ia adalah daripada owner. Jadi sebagai seorang property agent, kita terus ambil nombor telefon dia, kita terus hubungi dia, tanya dia. Kita perkenalkan diri kita ni sebagai seorang agent dan kita menyediakan servis untuk menjual rumah. Sekiranya tuan ataupun puan berminat, boleh saya cuba untuk marketkan rumah dan jual. Macam itu cara dia. So kalau dia kata setuju, and then kita buat appointment, and then kita bincang, kita menerangkan apa tugas-tugas kita. Selain daripada kita ambil gambar rumah, ambil cantik, dan kita marketkan, dan kita selesaikan hingga serah kunci kepada buyer baru. Okay, ingat sekali lagi saya kata, tugas ejen adalah untuk mengambil gambar rumah untuk dijual. Bukannya kita tanya owner, ada gambar tak? Dan kita harapkan gambar dia, kita jual. Kita marketkan. Bukan apa, boleh, tapi bagi saya gambar-gambar tu biasanya kurang sikit berkualiti, kurang sikit. Jadinya kalau kita ambil, kita tahu macam mana cara untuk mengambil gambar yang cantik. Okay, later mungkin saya boleh buat satu lagi episod bagaimana cara untuk mengambil gambar yang cantik. Alright, so buat masa ni saya nak ceritakan asas macam mana nak berjaya dalam bidang kerjaya hartanah. Alright, so tadi kita dah cerita pasal subsale. Okay, cara pertama mungkin ni saya kata tadi, pusing taman cari mana-mana kan. Okay, cara kedua yang biasa orang gunakan, dia buka dalam website mudah.my, kita sort bahagian private ataupun company. Kalau company tu tahulah tu semua agent. Pergi bahagian private, sortkan. Kita tengok rumah kat mana nak jual, dan kita cuba hubungi dia. Cara yang sama, kita call dan kita perkenalkan siapa kita dan apa servis kita. Dan kalau ada berminat, boleh berjumpa dengan kita. That's it. Selain daripada network lah, kalau kamu dah join bidang hartanah ni, network kamu dah besar, kamu boleh dapat banyak listing sendiri. Ataupun kalau kata saya part time, macam mana saya nak cari listing ni semua, saya tak ada masa. Alright, tak masalah. Kita dalam agensi kita memang ada menyediakan satu platform yang mudah untuk you all ber-QA. Bila saya sebut QA ni apa? QA ni adalah sharing antara agent, sama ada internal agency ataupun dengan luar punya agensi. Apa tu sharing agency? Contohnya agent A ni, dia pegang owner, dia ada listing sendiri. Agent B ni, awak, anda, saya ataupun tuan-tuan sekalian, tak ada listing ni, tapi kita nak buat kerja bidang hartanah, macam mana? Kita tanya agent A, ada tak listing yang nak di QA kan? Ada. Itu kita ambil iklan dia, kita marketkan. Bila ada buyer, kita hubungi dia, kita set appointment, dan kita tengok rumah. Kalau buyer pun dah book, okay, setuju deal, okay, sign, close deal. Alright, so commission tu bergantung pada tuan-tuan. Biasanya kita akan buat 50-50 lah, 50 agent A, 50 agent B. So kita bagi dua. Kalau commission dalam 5,000, kita bagi dua lah, seorang 2,500. Itulah QA. Mudah kan? Alright, so bahagian projek pula. Projek jangan risau, company kami ada banyak sangat projek. Cuma saya tak jamin ada pada setiap negeri, daerah, tapi saya boleh katakan banyak. Sekitar semenanjung Malaysia, insya-Allah ada. Dan sebab company kami adalah company yang global, so kita ada di luar negara actually pun ada, tapi kita just cover Malaysia saja kan. Jadinya contoh Johor. Okay, Johor dekat bandar-bandar utama adalah kat Johor Bahru. Macam bekan-bekan biasa saya takut memang tak ada. Jadinya cadangan saya, mungkin kalau tak ada tu, kalau tuan-tuan kata saya nak join tapi saya tak berani buat subsale lagi, saya nak buat projek. So kalau projek, saya tak duduk dekat dengan tempat projek. Jadi macam mana saya nak buat kerja? Jangan risau, tuan-tuan, kalau tim saya, insya-Allah saya akan mudahkan. Macam mana tuan-tuan just marketkan je. Dan sekiranya ada buyer tuan untuk tengok rumah tersebut,
Just beritahu saya, hello, Assalamualaikum Cik Izzat, saya ada appointment lah bayar saya sekian-sekian. Cik Izzat free tak untuk bawa bayar ni pergi tiap rumah tersebut? Sebab saya berada di Nilai, dekat dengan KL atau mana-mana. Mungkin tuan-tuan boleh fokus area yang sekitar yang saya boleh buat, ataupun sahabat-sahabat kita yang lain yang nak akan join kita nanti. Alright, so bagi tahu. So saya tengokkan rumah, InsyaAllah kita boleh koe antara satu sama lain. Something yang mudahkan untuk semua. Dan sekiranya bila you all dah ada commission sikit daripada hasil jualan yang projek ni, okay Encik Izzat, saya dah bersedia nak buat projek, dah bersedia nak buat subsale. Okay, tak masalah, kita daftar tuan-tuan. Tuan-tuan ada kelas NCC selama 2 hari. Ikut jadual. Dia biasa ada hari bekerja, ada hari Sabtu Ahad. Memang ada. Jadinya kelas tu adalah di bawah naungan PHAM ataupun MIEA sendiri. Okay, so kelas tu RM600. So tuan-tuan akan dapat satu cert. Cert tu barulah tuan akan dapat RENTEC, Real Estate Negotiator tag. So dengan ada RENTEC, barulah tuan-tuan dilayakkan untuk buat subsale. Jadinya bila ada subsale ni tak tentu untuk mana-mana projek. Jadi mana-mana tuan berada, tuan boleh buat property, kan? Jadinya cara nak cari subsale macam tadi saya terangkan, ada melalui manual ataupun melalui mudah.my ataupun melalui network. Alright. So ada yang tanya saya, berapa sebenarnya agaknya property agent ni dapat income ya? Okey, saya ceritakan. Untuk subsale, kebiasaannya kita akan collect 3% daripada owner. Owner tanya kita, okey, Encik Izzat, berapa awak punya persen? Saya tak akan terus kata 3, sorry. Saya hanya akan cerita dulu. Okey, sebelum saya menerangkan tentang berapa persen yang patut saya ambil, saya akan cerita A to Z. Apa tugas-tugas saya? Saya akan cerita dari segi tugas saya untuk datang ke property tuan, untuk mengambil gambar cantik, marketkan dalam pelbagai platform, sama ada mudah.my, property guru, iProperty, Star Property dan sebagainya. Alright. Dan kemudian saya akan bawa buyer. Jadi saya mudahkan kerja tuan-tuan. Alright. Sebab memang akan ada orang nak tengok rumah, tapi tak semesti tengok rumah, okay, deal, close deal. Tak, susah. Jadi mungkin kadang 10, Alhamdulillah dekat 11 baru rezeki kita. Jadi tugas saya untuk memudahkan tuan sebagai owner. Tuan tak perlu nak susah datang ke rumah tuan untuk lihat keadaan rumah ataupun bawa buyer tengok rumah. Sebab buyer pun tak tentu dia jadi lagi. So dengan adanya saya memudahkan kerja tuan. Kemudian saya once dah dapat buyer, saya akan uruskan dengan deal dengan bank, dari segi loan submission, lepas tu dengan lawyer untuk tukar nama semua, sehingga serah kunci. InsyaAllah saya akan mudahkan tuan. Dan itulah kerja saya. Saya kata gitu. Dan terakhir baru saya kata saya akan minta 3%. Biasanya memang dia akan bagilah lepas dia dengar kita telah menerangkan sebagai detail apa yang tugas kita akan buat. Tapi kalau tiba-tiba kata, tak, saya 3%, memang kenapa ada agensi boleh bagi 2%? Kenapa kamu nak 3%? Pelbagai soalan dia akan cuba kemukakan. Jadi mudahnya, jangan terus cakap. Better awak cakap dulu tugas-tugas awak. Alright. So 3% adalah professional fee, masuk ke agensi. Dan agensi akan bayar pada you all semua. Kalau yang beginner, dia mula dengan 60%, daripada 30% adalah dia punya income. Tapi di agensi kita ada ranking dia lah. Once you dah achieve berapa banyak sale, you akan slowly naik. Daripada 60 boleh naik 65, 70, 75, 80, 45 dan 90 yang terakhir sekali. Alright. So dari segi projek pula berapa banyak? Itu projek bergantung pada pada developer tu. Ada yang 2%, 3%, 4% dan maksimum adalah 5%. Yang itu adalah bergantung pada pemaju. Alright. So untuk projek kita, insyaAllah yang ni saya boleh kata mungkin kita akan dapat claim cepat. Biasanya cepat, dalam beberapa hari saja projek. Tapi yang subsale, lepas loan approve, lepas sign SPA tu dah stamping, lepas tu baru kita boleh claim dengan agensi. Lepas 3 hari insyaAllah clear. Yang itulah. Jadi berapa yang gaji awak, sebenarnya kita tak ada basic. Terus terang saya kata tak ada basic, tapi commission dia memang sangat tinggi. Berapa banyak gaji awak nak, awak tentukan, kan?
Jadi semakin kita rajin, semakin kita banyak jual rumah, gaji kita boleh unlimited. Naik dan naik. InsyaAllah. So sekiranya ada soalan, boleh bertanya pada saya. Alright. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.